Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kita nak tengok satu lagi topik bertajuk bina otot. Macam mana kita nak membina otot? Plus, berapa pun umur kita ataupun apa pun gender kita, membina otot patut menjadi keutamaan ataupun fokus utama dalam bersenam. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, kita kena membina otot. Sebabnya dia ada reason kenapa kita perlu membina otot. Selain membantu anda bergerak bebas dan bantu melakukan pelbagai tugasan, resistance training yang utama bermaksud kita akan menjadi lebih kuat. Sebelum ni kita dah tengok tajuk, tengok seseorang tu sihat ataupun tidak, kita tengok jumlah otot dia lebih daripada jumlah lemak dia. Walaupun seseorang tu dengan BMI dia tak normal, walaupun dia overweight ataupun underweight, kita kena tengok juga kepada dia punya jumlah otot, baru kita boleh tahu sama ada dia sihat ataupun sakit. Sebabnya BMI yang kita tengok tu, dia hanyalah secara random sahaja, dia tak tengok pun kepada kita punya visceral fat yang ada di dalam tubuh badan. So kita tak boleh nak ikut kepada BMI tu, kita tengok kepada jumlah otot dan kita punya jumlah lemak. So kita tengok macam mana kita nak meningkatkan jumlah otot kita. So kalau kita meningkatkan jumlah otot kita, apa yang berlaku adalah dalam masa yang sama kita boleh meningkatkan kekuatan tulang kita, bantu kita menurunkan berat badan, kurangkan keradangan, bantu menyokong kita punya kesihatan metabolik, bakar kalori kalau kita terlebih intake kalori. Bermaksud kat sini kita dah menyediakan buffer lah untuk kita kalau kita terlebih makan carbs. So boleh lah kalau kita banyak otot, sebab otot kita akan menyimpan lebihan-lebihan carbs tu di otot kita. Pengkaji menyarankan untuk dapatkan otot yang kuat yang mempunyai kaitan secara direct kepada kesihatan lebih baik apabila usia semakin meningkat. Dan dengan usia meningkat juga, lihat boleh menurunkan kita punya kesihatan. So macam mana kita nak tingkatkan balik kesihatan adalah dengan membina otot ni lah. Kajian yang dilakukan di University of Sydney ke atas 8,000 orang menyebabkan mereka yang melakukan latihan kekuatan secara mingguan menunjukkan 23% pengurangan kepada risiko kematian. Kita tak perlu sampai register untuk masuk gym pun untuk kita nak buat otot ni. Sebabnya untuk mendapatkan manfaat, mereka yang lakukan bodyweight training seperti push up, sit up, pull up membuahkan hasil berbanding gym based activity. Sebenarnya tak ada alasan lah kalau kita kata kita tak pergi gym pun, sebenarnya kita boleh membina otot juga. Dia ada kaedah-kaedah dia. Walaupun kajian ke atas resistance training dan otak masih lagi baru, satu kajian kepada pesakit dengan MCI menyebabkan 6 bulan weight training regimen menunjukkan significant higher score berbanding control group yang hanya lakukan strength training, dilihat mengalami penurunan keupayaan kognitif dan mereka kekalkan penambahbaikan dalam masa 12 bulan. So kalau kita nak biasa mendapat kesihatan dari segi tubuh badan ataupun otak kita memerlukan aktiviti membina otot ni. Malangnya umur masih top risiko faktor untuk pembangunan Alzheimer atau lain neurodegenerative condition. So adakah berlaku masa loss secara kebetulan seiring dengan kita punya peningkatan umur? Anda boleh kehilangan 3 ke 5% masa mass setiap dekad setelah berumur 30 tahun. So berita baiknya, bila-bila masa sahaja adalah waktu yang betul untuk mulakan weight training regimen. Tak kisahlah umur kita berapa tahun pun, 40 tahun ke 50 tahun pun, kita boleh start dengan kita punya weight training juga. Keluarga tua yang menjalani kehidupan sedentary boleh mencapai lebih daripada 50% kekuatan setelah 6 minggu weight training atau 2 ke 3 kali per week. Maksud kat sini kalau kita buat weight training ni 2 ataupun 3 kali per week sahaja dalam masa 6 minggu, kita boleh tengok dah peningkatan sebanyak 50% kepada kekuatan otot kita. So key-nya adalah key dekat sini, at any age, apa saja umur kita, tak kira lah, maksudnya kat sini tak ada reason pun kalau kita kata kita umur kita dah tua, kita tak perlu workout, kita tak boleh nak angkat berat. Dia tak ada alasan. Dia tak ada alasan. Start saja, umur berapa pun boleh angkat weight training. Adalah angkat berat secukupnya untuk challenge diri anda. So tubuh badan kita dia macam tu, dia akan adapt dengan apa yang kita buat. Kalau kita menjalani kehidupan yang sedentary lifestyle saja, at any age, umur kita berapa pun, macam tu sajalah kehidupan kita. Tapi kalau kita nak mendapat manfaat kesihatan daripada tubuh badan kita, at any age, apa saja umur kita buat dan kita akan dapat. Itu dia punya tubuh badan kita memang macam tu, dia akan adapt dengan apa yang kita buat. Atau mengangkat apabila kita buat activity weight training ni, sebab tu kita mengangkat tu, kita perlu fokus kepada compound movement. Sebab kita otot kita dia ada kumpulan-kumpulan dia yang bekerja. Kita rekrut masa fiber yang berlainan. Sebab tu dia ada, kalau kita tengok kepada pergerakan untuk angkat berat tu, dia ada movement-movement yang tersendirilah. Sebab dia ada kumpulan-kumpulan dia, kita tengok apa kumpulan dia. Pergerakan jenis ini akan merekrut massa fiber daripada pelbagai kumpulan dalam satu masa. Dia ada tricep, bicep, banyaklah kalau kita tengok kepada pergerakan dalam bina otot ni macam-macam. Senaman lain termasuklah squat, pull up, lat pull down,
deadlift, shoulder press, banyaklah kita masuk terjun kepada aktiviti angkat berat ni. Pelbagai jenis senaman yang kita boleh buat. Bukan satu saja kita push up saja, tak ada, dia banyak lagi. Sebab dia ada kumpulan-kumpulan masa fiber yang kita perlu rekrut. Terlalu banyak senaman berbeza mengikut keperluan seseorang. So bergantung jugalah apa keperluan ataupun apa mengikut kepada keperluan kita lah. Weight training sebagai contoh, berbeza dekat sini. Weight training dia ada calisthenics, dia ada resistance band yang boleh digunakan untuk bersenam lah. Kesemua senaman ini boleh dilakukan dalam kiraan per set. Jangan risau untuk gagal ataupun rasa susah pada permulaan. Ia adalah perkara biasa, terutama jika kita masih baru dalam angkat berat. Normal lah, apa-apa saja aktiviti kita nak start satu-satu aktiviti tu memang sangat susah lah pada permulaan. Tapi once kita dah start, dia akan jadi makin mudah. So untuk membina rutin angkat berat, plan untuk buat full body workout 3 kali per week. So kita boleh yang ni kita boleh adjust ikut apa kita punya keadaan lah. Setengah orang dia boleh fokus untuk buat full body weight training, contohnya setiap hari boleh buat. Ada setengah orang dia tak boleh buat, dan mungkin boleh buat 3 hari je seminggu, bergantung lah. So untuk mendapat manfaat kekuatan dan bina otot, setengah kajian menyarankan untuk lakukan senaman otot yang sama lebih daripada 1 kali per week. Bermaksud kalau kita nak dapat manfaat daripada angkat berat ni, kita kena buat kita kena attack otot yang sama 2 kali, at least 2 kali seminggu. Kalau kita buat push up, at least 2 kali per minggu tu untuk kita dapatkan manfaat tu lah. Selain strength training, masukkan juga HIIT, high intensity interval training ataupun cardio untuk enhance lagi kita punya exercise recovery. Selain daripada weight training, kita juga jangan lupa kita perlu buat cardio ataupun HIIT ni lah. Jadi berapa banyak set per repetition yang perlu dibuat? Untuk setiap senaman, perform 3 ke 4 set. Untuk setiap senaman yang kita buat tu, cuba buat 3 ke 4 set. Sekejap je lah 3-4 set ni. So untuk repetition, ikut kepada kemampuan, mulakan dengan 8 ke 12 repetition untuk beginner. Untuk beginner ni kita nak buat berapa kali? Contohnya kalau kita buat sit up, berapa kali kita nak buat? Cuba buat 8 ke 12 repetition per set lah. Anda akan mula membina otot dalam 1 ke 20 repetition untuk bina kekuatan lower rep range antara 1 ke 5 lebih efektif. Lower rep diperlukan jika anda mengangkat beban yang berat, tetapi pastikan anda punya otot yang baik dan stability. Maksudnya kalau kita angkat benda yang berat tu, kita tak perlulah buat sampai banyak repetition, dan mungkin kita boleh buat 1 ke 5 repetition sahaja. Tetapi pastikanlah kita ada otot yang baik dan stability sebelum kita buat angkat beban yang berat ni. Tak kisah dari mana pun kita bermula, proses tu berlaku secara perlahan. Fokus on good form lah. Kita perlu fokus kepada kita nak buat bina otot yang baik. So jika anda masih baru, mungkin anda memerlukan qualified personal trainer untuk tunjukkan form dan teknik yang betul. Setengah pergerakan boleh menyakitkan jika tidak berhati-hati. So kita kata anda hanya ada satu badan saja, jadi train it kindly. Maksudnya kita kena walaupun kita nak bina otot, kita kena buat secara dengan kaedah yang betul lah. So mungkin kalau kita nak kita mungkin juga boleh hire personal trainer ni, ataupun kalau kita nak buat sendiri pun boleh, buat kat rumah, buat secara basic saja pun boleh juga. Okay, so untuk nak sihat ni, pemakanan tu betul, boleh sihat, tetapi kalau kita nak kita form body yang cantik, kita nak form kesihatan yang baik, kita juga jangan lupa kita kena buat weight training angkat berat untuk membina otot yang sihat. Sihat yang pertama, dan yang kedua untuk nak form balik lah tubuh badan kita supaya kita dapat orang kata apa, tubuh badan yang cantik lah, yang cantik. Dan jangan lupa kita juga kena buat dua kat sini kalau kita nak bersenam. Yang pertama kita kena buat resistance training untuk kita nak membina otot. Yang kedua kita kena buat untuk cardio ataupun HIIT, high intensity interval training, untuk nak balancekan balik dengan kita punya senaman membina otot tu. Okay, so dua tu antara benda yang penting lah untuk kita nak masukkan dalam kita punya rutin harian. Okay,